Negara membangun ialah negara dunia kedua yang dikenali sebagai negara sosialis yang mempunyai satu kelarasan kebendaan yang sederhana. Menurut Abdul Halim Yusof 2019 yang menyatakan bahawa negara yang berpendapatan pertengahan dan daya saing ekspor barangan perkilangan menjadi kurang, itu merupakan negara sederhana ataupun negara yang sedang membangun. Manakala konsep perkembangan teknologi merupakan pemindahan teknologi dari negara ke negara, daripada zaman falsafah ke zaman Renaissance, bertukar kepada zaman industri dan zaman atom, dan kini sampailah kepada zaman teknologi. Pembangunan teknologi yang maju merupakan revolusi daripada tahap pemindahan teknologi. Menurut Anwar Ali, 1996, pemindahan teknologi merupakan proses penerimaan daripada pengetahuan saintifik dan teknologi terkini yang bersesuaian dengan matlamat pembangunan. Kemampuan negara membangun, menerima teknologi baru dalam kehidupan harian merupakan konsep perkembangan teknologi. Definisi teknologi. Teknologi sebenarnya berasaskan pengetahuan saintifik dan kejuruteraan. Kaedah ini untuk memudahkan dan menyenangkan kehidupan masyarakat hari ini. Menurut Tilworth 1983, pengetahuan yang melibatkan kaedah pengeluaran yang berfokus merupakan teknologi. Maimunah 1989, gabungan konsep dan ilmu pengetahuan sehingga terciptanya bentuk fizikal ataupun pengeluaran yang maksimum merupakan teknologi. Teknologi terbagi kepada 3 tahap, iaitu tahap tradisional, tahap sederhana dan tahap moden. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka 2007 menyatakan bahawa kaedah terbaru untuk membasmi masalah teknikal maklumat teknologi dalam penggunaan teknologi yang melibatkan komputer dan komunikasi merupakan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurizati binti Mustafi, memegang nombor 285089. Terdapat berbagai kebaikan penggunaan teknologi kepada manusia dalam konteks media massa, ekonomi, perubatan, pendidikan dan media sosial. Dalam konteks media massa, ia dapat menyampaikan berita dengan cepat dan pantas. Dahulu, surat khabar menjadi rujukan utama sesuatu berita. Namun kini telah beralih kepada teknologi, iaitu berita secara atas talian. Iaitu isu-isu semasa akan diketahui secara atas talian melalui berita harian online. Dalam konteks ekonomi pula, teknologi dapat membantu meningkatkan kemajuan ekonomi negara, terutama negara sedang membangun. Dan ia juga menaik taraf negara ke arah yang lebih baik dengan cara menyampaikan atau menerima maklumat dengan cepat. Contohnya, pengusaha perniagaan mendapat maklumat tentang pesaingnya seperti cara pembungkusan. Dalam konteks perubatan pula, rawatan yang diterima lebih cekap dan efektif. Sebagai contoh, penyakit serius seperti tuberkulosis dan polio, ia boleh dirawat dengan baik. Malah, teknologi juga membantu penyakit kanser seperti kanser payudara, leukemia melalui sesi kemoterapi. Melalui konteks pendidikan pula, teknologi membantu mengakses maklumat dengan cepat. Ia memberi kemudahan kepada guru-guru dan para pelajar kerana ia merupakan alat bantu guru. Contohnya ketika pandemik COVID-19, teknologi memainkan peranan untuk membantu pelajar menimba ilmu melalui Google Meet, Webex dan Zoom. Dalam konteks media sosial pula, teknologi memberikan kemudahan komunikasi dengan sesiapa sahaja. Sebagai contoh, komunikasi dengan keluarga, sahabat, yang mana sama ada mereka berada dekat atau jauh, komunikasi tetap berjalan dengan lancar melalui Skype, Facebook, WhatsApp. Teknologi yang semakin canggih ini membuatkan sistem komunikasi berjalan dengan lancar. Saya Nadiana binti Mak Yusof, pemegang nombor metrik 285088. Saya akan membincangkan tentang keburukan penggunaan teknologi di negara membangun. Keburukan yang pertama ialah peningkatan jenayah cyber. Kemajuan teknologi menyebabkan ramai pengguna internet yang telah menyalahgunakan kemudahan ini. Sebagai contoh ialah mencuri maklumat
pribadi, penipuan, penitipan, penggodaman, judi cyber dan sebagainya. Maka isu ini boleh dikaitkan dengan teori Keynesian. Teori Keynesian menekankan bahawa perlunya campur tangan kerajaan dalam menjana pembangunan ekonomi negara. Oleh itu, pihak kerajaan perlu memikirkan cara yang terbaik bagi menangani kes jenayah cyber ini agar ianya tidak bertambah buruk. Keburukan yang kedua ialah masalah plagiarism dalam pendidikan. Penggunaan teknologi moden dan canggih menyebabkan pelajar banyak bergantung kepada komputer dalam menyiapkan tesis dan kertas kerja mereka. Hal ini kerana pelajar hanya menyalin hasil kerja orang lain dengan cara copy and paste. Kesannya, pelajar semakin malas berfikir dan segala kemahiran yang dimiliki oleh mereka juga akan hilang. Maka isu ini boleh dikaitkan dengan teori modernisasi. Teori modernisasi ialah perubahan masyarakat daripada tradisional kepada moden. Dengan adanya teknologi moden, maka masyarakat kini dapat menyelesaikan semua tugasan mereka dengan mudah dan cepat. Keburukan yang ketiga ialah aktiviti pengodaman komputer. Perkembangan teknologi telah memudahkan penggodam komputer untuk mencuri maklumat atau data pribadi, menghantar virus atau kod jahat dan juga membuat kerosakan dalam sistem rangkaian komputer. Tambahan pula, teknologi juga memudahkan para pembekal dadah untuk berurusan dan bertemu dengan pengedar dadah lain melalui kod-kod rahsia. Maka isu ini boleh dikaitkan dengan teori Keynesian. Teori Keynesian menekankan bahawa perlunya campur tangan kerajaan dalam menjana pembangunan ekonomi negara. Justru, pihak kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang yang lebih tegas bagi mengenal pasti individu yang terlibat dalam aktiviti pengodaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Fira Aisyah binti Ibrahim, pemikiran yang 851. Penggunaan teknologi yang menyebabkan ekonomi negara telah terbuka. Hal ini daripada perkembangan perindustrian di Malaysia yang terlalu meluas. Menyebabkan penghasilan kilang-kilang barangan daripada perindustrian itu menyebabkan tenaga guna manusia dipedestrian. Seperti yang kita tahu, penghasilan barang daripada negara kita iaitu negara Malaysia telah sama dengan negara yang jiran seperti Filipina. Kita tidak mampu menunjuk jari tentang masalah ini kerana kita tahu yang bahawa perkembangan teknologi itu adalah terlalu bergantung sepenuhnya kepada pembuatan itu tanpa memikirkan akan kualiti. Kami adalah masalah apabila pihak kemudahan komputer bagi sekolah tidak mencukupi kerana bilangan pelajar yang terlalu ramai mengakibatkan keluaran untuk di sekolah tersebut. Kerajaan juga telah melaksanakan program fraud BLT bagi setiap sekolah untuk pelajar menggunakan fraud BLT tersebut. Ini fraud BLT itu telah ditamatkan kerana penggunaan yang terlalu rendah dan jarang digunakan oleh pelajar-pelajar. Ini dimasukkan dan dikatakan kepada Google Classroom. Keselamatan negara terbuka. Keselamatan negara ini akan terbuka apabila berlakunya penyebaran berita yang tidak sahih oleh masyarakat tersebut. Yang mengambil sebagai contoh security yang berlaku di negara Malaysia ini telah mencetuskan berbagai masalah apabila segelintir masyarakat menggunakan maklumat ataupun berita tidak sahih kepada masyarakat yang lain dan turut memberikan kesan kepada perpaduan ataupun yang keempat adalah cabaran terhadap sosial budaya. Apabila teknologi telah berkembang, maka pengaruh barat yang terlalu kuat dalam mempengaruhi pemikiran masyarakat di Malaysia kita sendiri. Kita tahu yang budaya adat itu penting dalam kehidupan kita, tetapi perkembangan teknologi ini telah mempengaruhi pemikiran masyarakat kita kali ini. Kita tahu yang bahawa teknologi ini telah memberikan kesan yang buruk, tetapi individu tersebut bolehlah berfikir dengan wajar tindakan apa yang mereka perlu lakukan, tujuan apa yang mereka lakukan sebagai pengguna teknologi. Muhammad Syafirul Ashraf bin Azman, pemegang nombor matrik 285057. Kesimpulan secara keseluruhan, teknologi amat penting kepada sesebuah negara, tidak kira negara itu kurang maju atau berkembang.
Hal ini dikatakan demikian kerana teknologi merupakan salah satu gambaran yang membentuk segala aktiviti, tindakan dan tingkah laku seseorang. Teknologi juga boleh mengubah bentuk hubungan dan bentuk interaksi antara manusia. Teknologi dan manusia tidak boleh dipisahkan kerana manusia perlu mencari segala maklumat berdasarkan teknologi yang digunakan. Kemajuan teknologi pada masa kini ditandai dengan alatan yang semakin canggih dan ia mempunyai pelbagai bidang dari segi bidang kesihatan, bidang teknologi maklumat dan komunikasi serta bidang manipulasi genetik. Apabila munculnya masyarakat digital dalam pelbagai bidang, kehidupan menunjukkan sesebuah negara ini maju dari segi teknologi. Masyarakat dan negara di dunia ini bersaing untuk menguasai teknologi tinggi sebagai simbol kemajuan, kuasa dan kekayaan. Seterusnya, kemajuan teknologi berlaku dengan sangat cepat sehingga menyebabkan manusia tidak mempunyai masa untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan ini. Oleh itu, terdapat nilai kebebasan dalam masyarakat yang mana mereka tiada prinsip hidup yang jelas. Kemajuan teknologi ini seperti dua belah pihak mata wang di mana salah satu kemajuan teknologi memberi banyak faedah positif kepada masyarakat dalam memenuhi keperluan mereka. Terdapat juga beberapa kesan negatif dalam teknologi, khususnya prinsip kehidupan manusia dari segi sosial budaya. Teknologi juga boleh berlakunya kematian yang mana boleh mendapat pelbagai penyakit, kerosakan alam dan pemanasan global. Di samping itu, usaha yang boleh kita lakukan sebagai penyelesaian untuk mengurangkan kesan negatif kemajuan teknologi adalah kita perlu menanamkan kesedaran kepada semua individu tentang kepentingan memahami kesan negatif kemajuan teknologi. Dalam analisis SWOT, iaitu meliputi kekuatan, kelemahan dan peluang dan ancaman, mudah kita dapat mencipta cabaran dan impak negatif daripada teknologi kepada peluang untuk memajukan masyarakat dan negara. Sebagai manusia moden, ia tidak begitu bijak dan mustahil jika kita katakan tidak kepada teknologi. Dan apa yang perlu kita buat adalah mempertimbangkan keperluan kita terhadap teknologi, mengambil kira kebaikan dan keburukan teknologi dan terus menggunakan etika serta tidak keterlaluan supaya kita tidak ketagih dan menjadi hamba kepada teknologi. Oleh itu, kita perlu sedar bahawa teknologi bukanlah aspek terpenting dalam kehidupan manusia kerana ia bukan puncak budaya dan tamadun manusia dalam evolusinya untuk mencapai kesempurnaan hidup, tetapi teknologi adalah alat yang digunakan oleh manusia untuk memudahkannya dalam melakukan